Jika ditelusuri kisah sebilangan manusia yang mempunyai kekuatan mistik dan yang memiliki kebolehan luar biasa yang diceritakan menerusi pelbagai kisah pelik daripada warisan masyarakat Melayu sejak zaman berzaman, pastinya kita turut berbangga bahawa masyarakat Melayu tatkala di zaman lampau diperdebatkan mempunyai ilmu kesaktian alam Melayu yang handal dan tinggi. Dan pada episod kali ini, kita akan merungkai kisah sejarah daripada salah seorang tokoh pahlawan Melayu yang disegani dan menjadi simbol perjuangan bagi bangsa Melayu, iaitu Mat Kilau. Jika diteliti sejarah negara kita yang lampau sebelum mencapai kemerdekaan, Mat Kilau diiktiraf sebagai salah seorang pahlawan Melayu yang berani menentang penjajahan British di Pahang pada akhir abad ke-19. Perjuangan beliau turut dibantu oleh ayahnya, iaitu Tok Gajah ataupun lebih dikenali sebagai Imam Rasu, beserta beberapa pahlawan Melayu yang lain seperti Datuk Bahaman dan Mat Kelubi. Diceritakan bahawa salah satu sebab utama kebangkitan pejuang-pejuang Melayu pada saat itu adalah untuk menentang penjajahan British di Pahang kerana British kerap mencampuri pemerintahan kerajaan. Apabila menyingkap latar belakang Mat Kilau, beliau merupakan tokoh Melayu yang dilahirkan di Jerantut Pahang dan mengikut beberapa sumber, beliau dan pengikutnya dikatakan telah beberapa kali berperang dengan tentera British serta Siam di sekitar negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Mat Kilau telah berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Yang Cik binti Imam Daud. Sebenarnya, Imam Daud bukan sahaja bapa mentua Mat Kilau, tetapi guru agama kepada beliau dan rakan-rakan seperjuangannya. Semasa tempoh inilah beliau turut mempelajari ilmu persilatan dan kebatinan, termasuk permainan senjata tajam seperti keris dan parang. Diringkaskan cerita, perjuangan Mat Kilau bersama dengan pejuang atau tokoh-tokoh Melayu yang lain bermula sekitar tahun 1890-an ketika masyarakat Pahang memberontak apabila British mengganggu dan mengambil alih tugas mengutip cukai dan hasil daripada ketua negara yang dilantik. Ekoran daripada kejadian itu, British mengisytiharkan perang ke atas beberapa bangsawan Pahang dan mengarahkan mereka yang terlibat untuk ditangkap dan dihukum. Namun, Mat Kilau serta beberapa pemimpin lain berjaya melarikan diri dan menyebarkan semangat nasionalisme menentang British di Kelantan dan Terengganu. Di sisi cerita lainnya, Mat Kilau terkenal dengan kehandalan ilmu persilatan, ilmu alam gaib dan mempunyai semangat kepahlawanan yang tinggi. Ramai yang tidak mengetahui bahawa Mat Kilau juga pernah didakwa meninggal dunia sebanyak 3 kali. Sejauh mana kebenaran ini hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. Berbalik kepada cerita di mana British yang mahu menangkap Mat Kilau, pada saat Mat Kilau dikabarkan terpaksa berundur, pihak British menjangka bahawa Mat Kilau telah meninggal dunia. Perkabaran ini dikukuhkan lagi apabila ada kenyataan bahawa Mat Kilau mati tersiar di akhbar-akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura. Menurut cerita lainnya, Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah mengalami kecederaan di bahagian muka dan juga di kepalanya. Oleh kerana luka-luka itu sangat parah dan dia telah dikatakan telah meninggal di dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan darah yang banyak. Maka inilah berita pertama yang diwar-warkan kepada pihak orang awam mengenai kematian Mat Kilau. Tetapi
Sebenarnya Mat Kilau telah diselamatkan oleh beberapa orang sahabatnya dan beberapa orang yang lain. Sudah menjadi lumrah kehidupan manusia, pastinya rahasia yang telah disimpan walaupun digenggam dengan seerat mungkin tetap akan terbongkar di kemudian hari nanti. Ini kerana tanpa diduga salah seorang anak murid Mat Kilau telah membocorkan rahasia bahawa Mat Kilau masih lagi hidup. Maka tersebarlah berita mengenai Mat Kilau masih lagi hidup kepada Sultan Mansur. Lalu Sultan Mansur mengarahkan Haji Abdullah untuk menangkap Mat Kilau. Walaupun begitu, sesuatu yang sangat tidak dijangka apabila Haji Abdullah yang pada mulanya mempunyai niat untuk menangkap Mat Kilau tidak disangka telah bertukar menjadi sahabat baik. Malah beliau kagum melihat kehandalan ilmu kebatinan Mat Kilau di mana beliau mampu menggaibkan diri di depan mata Haji Abdullah. Oleh sebab itu, bukanlah semudah yang dijangka untuk menumpaskan Mat Kilau, kerana dikatakan pada saat pengembumian Mat Kilau dan dia akhirnya terjaga. Ini sekaligus membuatkan Sultan Mansur teruja melihat kehebatan Mat Kilau ini. Wallahu alam. Seterusnya, oleh kerana pelbagai peristiwa yang telah berlaku, maka Mat Kilau memulakan kehidupannya dengan berpindah randah serta mengubah namanya sebagai Muhammad bin Ibrahim dengan gelaran Mat Siam dan bukan lagi Mat Kilau. Selain Mat Siam, Mat Kilau juga pernah menyamar dengan memakai nama-nama lain seperti Mat Dahan, Mat Dadu, Mat Tioh dan Din. Terdapat juga cerita lain yang mengatakan bahawa beliau terpaksa melakukan sedemikian kerana beberapa pejuang tanah air ketika itu, seumpamanya Mat Kilau, Datuk Bahaman, Mat Lela, melakukan satu sumpah yang diberi nama sebagai Sumpah Bahadur yang bertujuan untuk menyorok identiti sebenar mereka kerana sewaktu itu mereka diburu pihak British yang tidak menyenangi perjuangan mereka. Hari demi hari, waktu demi waktu, di mana masa berlalu dengan begitu pantas. Pada 26 Disember 1969, sesuatu yang telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila kemunculan semula Mat Kilau dengan pengakuan sumpahnya bahawa beliau adalah Mat Kilau, anak Tok Gajah atau Imam Rasu ketika di Masjid Pulau Tawa, Jerantut, Pahang. Ramai yang terkejut dengan berita tersebut kerana sebelum ini ramai yang telah menyangka Mat Kilau yang pernah dilaporkan hilang dan didakwa telah dibunuh di sempadan Kelantan Siam dalam laporan pemangku residen British di Pahang pada sekitar tahun 1895. Oleh itu, adalah sesuatu yang agak mustahil apabila orang yang telah meninggal hidup semula. Disebabkan berita itu, maka sebuah inisiatif telah dilakukan, iaitu setiap individu yang ada berkait dengan Mat Kilau telah dipanggil, termasuklah sanak saudara, anak-anak murid, sahabat-sahabat seperjuangan, individu-individu tertentu dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membuat pengecaman sama ada benarkah Mat Kilau yang tiba-tiba muncul adalah Mat Kilau yang sebenar. Pengakuan daripada individu yang berkait dengan Mat Kilau diperlukan bagi menambah bukti-bukti kukuh sebelum jawatan kuasa itu boleh membuat keputusan sama ada Mat Siam adalah Mat Kilau yang sebenar. Tidak semena-menanya, pada jam 10.30 pagi hari Khamis bersamaan 6 Ogos 1970, Tan Sri Haji Yahya, Menteri Besar Pahang ketika itu,
mengisytiharkan bahawa Mat Siam adalah Mat Kilau, pahlawan Melayu Pahang yang menentang Inggris pada akhir abad ke-19 berdasarkan laporan jawatan kuasa menyiasat munculnya Mat Kilau yang telah dijalankan penyiasatan teliti selama 7 bulan. Walaupun begitu, bayang-bayang kesedihan dan kepiluan terpapar di wajahnya apabila dikatakan bahawa 10 hari selepas pengisytiharan tersebut, iaitu pada 16 Ogos 1970, Mat Kilau telah menghembuskan nafas terakhirnya dan beliau telah dikebumikan di tanah air kelahirannya, iaitu Kampung Pulau Tawar, Jerantut, kerana disebabkan oleh sakit tua. Kisah pengorbanan dan perjuangan Mat Kilau dan tokoh-tokoh lain yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan tanah Melayu daripada penjajahan pihak British haruslah menjadi contoh teladan kepada kita agar kita sanggup berjuang dan bergadai nyawa demi mempertahankan kedaulatan tanah air dan negara tercinta kita. Bagi memastikan kemerdekaan negara terus terpelihara, pesanan terakhir Mat Kilau yang masih terngiang-ngiang di telinga yang menjadi pesanan keramat untuk bangsa Melayu. Jaga bangsa, jaga agama, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.